Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Fizi Ali dalam Mana Lagi Sedap. Saya akan pergi ke satu kedai, kemudian saya akan makan makanan dia. Dan adakah saya berjaya meniru sebiji macam mana dia masak? Jadi untuk kali ini saya rasa macam nak makan makanan berasaskan daging, pedas-pedas, masam-masam. Okey, kalau ikutkan di kawasan Mutiara Damansara, ada satu kedai ni diberi nama Daging Merah Lokstak. Tekak pun rasa macam dah lapar, perut pun dah berbunyi. Jom kita pergi kedai sana. Daging Merah Lokstak, tobat sedap bak hang. Assalamualaikum. Salam bro. Selamat datang. Oh, gini salam kan lain macam Okey, apa yang ada kat sini menu dia? Yang spesial daging merah lokstak ni lah. Takkan jumpa kedai-kedai lain lah. Tapi ada juga yang menu lain antaranya ayam goreng. Ayam goreng berempah, set ayam goreng kunyit, set king. Set king ni semua lauk campur sekali lah. Okey, apa rasa paling sesuai sekali saya nak cuba yang mana satu? Set king lah ni. Sebab apa? Sebab lauk dia campur semua, abang nak rasa mana-mana pun ada. Okay, jadi saya nak cuba set nasi king ni lah, bang. Ya, okey. Boleh Okay, Assalamualaikum. Saya Zuan Azmi. Saya merupakan pemilik Daging Merah Lokstak. Kami telah beroperasi lebih kurang 4 tahun di ibu kota Kuala Lumpur. Sebenarnya Daging Merah Lokstak ini adalah berasal dari negeri Kedah Darul Aman, dari Alustak Kedah, dengan menggunakan nama arwah ayah saya iaitu Azmi, dengan nama Azmi Nasi Lemak Jalan D. Lebih kurang 30 tahun yang lalu, 2016 saya rebranding kepada Daging Merah Lokstak. Sehingga kini kami mempunyai 7 cawangan, 5 di sekitar Lembah Kelang dan 2 di Alustak Kedah sendiri. Daging merah kami bukanlah sama seperti masakan-masakan daging merah lain, khususnya masakan Thai. Daging merah kami memang lembut, sedikit manis dan sedikit pedas, tetapi disulami dengan gulai dalca cair Kedah dan yang paling penting air asam kerisik, ramuan rahsia ibunda saya sendiri yang dia dah buat dan jual lebih 30 tahun lah. Jadi inilah dalam satu pinggan yang saya dapat. Kat sini ada ikan keli, ada juga ayam goreng. Yang paling istimewa kita ada daging merah lokstak. Tengok kat nasi dia pun macam lain benda lain. Ada bawang, ada tomato dan juga cili. Kita cuba nasi dulu sebab nasi dia lain benda lain ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia ada rasa gulai, lepas tu ada rasa macam air asam sikit. Kita cuba yang lain pula. Inilah daging. Daging yang seperti digembar-gemburkan, yang paling sedap di dunia. Daging merah lokstak ni. Cuba. Lembut tak pedas, dia manis dan cukup rasa dia. Jadi bila dia bercampurkan dengan nasi yang agak pedas sikit, dengan ada kuah ataupun sambal asam tu dan juga gulai, kita cuba macam ni daging dan juga nasi. Dia punya campuran terbaik Penerimaan pelanggan sangat positif, ada turun naik, tetapi kami ada regular customer yang senantiasa datang untuk makan di Daging Merah Lokstak di mana pun cawangan kami, dan kami pernah tercalon top 3 dalam aplikasi Foodpanda untuk makanan Malaysia di sekitar Lembah Kelang. Rasanya untuk resepi hari ni saya akan buat daging merah lokstak sebiji macam kedai ni punya. Jadi apa lagi, kita akan pergi ke dapur. Jom. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Mana Lagi Sedap. Pakat-pakat mai Daging Merah Lokstak. Tobat sedap bahang. Hai, selamat datang ke dapur Mana Lagi Sedap. Tadi saya dah makan dah daging merah lokstak tu. Memang terbaik dengan rasa masam ada, rasa pedas ada. Campuran bahan-bahan dia antara air kuah asam, ada juga gulai dan juga daging merah lokstak tu memang cukup padu, cukup baik weh. Dan saya nak masak sebiji macam daging merah lokstak tu. Tengok, boleh lawan ke tidak. Jadi, saya nak memperkenalkan kawan-kawan saya yang ada di atas meja ni. Yang pertama adalah warna merah. Sebab kalau kita tengok daging lokstak merah tu warna dia betul-betul merah sekali kan. Kemungkinan dia letak pewarna merah. Kita cuba sekejap lagi Dan juga kita perlukan sos ikan. Dan ini pula satu bahan yang istimewa setelah saya pergi temu ramah beberapa orang kat sana. Dan juga saya dah rasa dia punya kuah ataupun air asam dia
macam ada kelapa-kelapa sikit. Kemungkinan dia buat air asam kerisik. Jadi kita try ataupun kita cuba kejap lagi macam mana, okey? Dan ini adalah serbuk cili, serbuk kari ikan, serbuk kari daging, sos tiram untuk kita buat daging kita nanti. Ini adalah campuran sos tomato dan juga sos cili, santan lebih kurang dalam setengah kotak macam itulah kita akan buat untuk gulai, kulit kayu manis, biji pelaga dan juga kita ada bunga lawang kat sini dan juga ada belacan dan seterusnya kita ada cube pati ayam. Kita ada buah tomato, ada juga lobak merah, cili merah ataupun cili padi ni saya pakai yang warna merah. Warna merah ni dia lagi pedas daripada yang warna hijau tu. Jadi pedas weh. Daging lembu yang saya ambil lebih kurang 500 gram kat sini. Ada juga kentang yang saya akan letak nanti di gulai kita dan juga halia. Banyak juga kita nak guna kejap lagi ni. Air asam jawa kejap lagi kenalah ada asam jawa kan. Jadi ini asam jawanya, daun limau purut, daun kari, ada bawang besar dan juga bawang merah, bawang putih. Jadi mari kita masak sekarang juga. Baiklah, jadi untuk yang pertama kali ataupun yang mula-mula sekali kita nak buat adalah kita nak rebus kita punya daging ni supaya dia menjadi lebih lembut lah. Tuangkan aja air kita. Kita terus pasang api kita dan juga kita akan terus letak kita punya daging ke dalam periuk kita. Macam ni. Kita akan letak pewarna merah ni di dalam. Ambil lebih kurang dalam setengah sudu. Jadi sementara kita nak tunggu daging kita ni menjadi lembut, kita akan teruskan dengan kita punya kuah asam kita ni yang sangat-sangat istimewa. Kemudian bila saya risik-risik kat dalam tu, bila saya rasa dia punya air asam dia kan, ada rasa sedikit kelainan tau. Macam ada lemak-lemak sikit. Jadi saya buat keputusan hari ni untuk letak kerisik. Jadi kita pakai lebih kurang 1 sudu lah. Kemudian kita tambahkan sedikit air lagi. Jadi jangan lupa juga untuk kita tambahkan kita punya garam dan juga gula. Baiklah, setelah kita punya air asam tadi dah siap, jadi kita nak tengoklah macam mana keadaan daging kita. Keluarkan daging kita. Nampak? Merah dia macam mana, nampak? Jadi kita nak biarkan dia sekarang ni betul-betul orang kata keluarlah air dia. Untuk memotong daging, nampak tak ni? Ni adalah urat dia tau. Urat dia ke bawah macam ni kan. Jadi kita kena potong berlawanan urat dia. Supaya dia akan menjadi, bila kunyah tu tak adalah terlampau liat sangat nanti kan. Jadi ikut keselesaan anda lah untuk potong daging ni. Jangan terlampau besar sangat. Jangan terlampau kecil sangat kan. Dan jangan terlampau tebal sangat lah. Sebab nak gigit nanti payah juga tu. Jadi kita letakkan ke semua daging kita. Kita goreng daging ni tak adalah terlampau lama sangat. Kita ambil masa lebih kurang 5 minit macam tu untuk kita menggoreng. Bila nak menggoreng ni juga kita kena pastikan kita punya api ataupun kita punya minyak betul-betul panas lah untuk dapat gorengan yang sekata. Ni ada sos tomato dan juga sos cili. Kita tuangkan aja. Sos tiram. Dan juga seterusnya adalah sos ikan. Ini adalah salah satu bahan yang memang sangat penting. Jadi kita gaulkan dia. Bau sudah naik. Bau sudah naik. Kita boleh masukkan kita punya lobak merah dan cili merah kita. Jadi kita biarkan kejap supaya lobak merah kita ni masak. Daun limau purut. Ini dia. Ini yang akan buatkan aroma daging kita akan menjadi lagi sedap. Jadi kita carik-carikkan je. Dan pastikan yang tengah ni kita tak ambil lah. Dia punya batang tu kan. Jadi kita kacaukan dia balik. Daging merah lobster. Kita tengok siapa punya lagi sedap no. Kemudian kita akan letakkan kita punya tomato dan juga kita punya bawang besar. Campurkan ke semuanya sekali. Kita boleh letak pula kita terus letak kita punya kari ikan tadi kat dalam. Dan seterusnya kari daging. Tuangkan air juga dalam ni. Jadi kita kacau-kacaukan nampak? Gitu dia. Kita tuangkan dia di dalam. Begitu. Kita kacau-kacaukan dia. Dan seterusnya saya juga memerlukan asam jawa. Asam jawa ni tak payah banyak sangat sebab kita tak nak kari kita terlampau masam. Asam jawa kita letak sedikit air. Kita nakkan jus asam jawa ni. Okey, jadi kita boleh letakkan asam jawa kita ke dalam gulai ataupun kari kita ni. Dan juga kepada yang sukakan pedas, letakkan serbuk cili. Jadi kita kacaukan juga. Ini adalah santan. Saya gunakan lebih kurang setengah kotak santan. Cuba letak dulu. Jangan letak semua. Kita cuba tengok macam mana.
Kalau dia punya kuah dah pekat, dah cantik kan, kita rasa cukup lah santan kita tu. Bila kita kacau-kacaukan gulai kosong kita tadi ni, walaupun kosong, pastikan rasa dia paling sedap sekali, okey? Kita kacau-kacaukan lagi daun kari kita, bagi dia betul-betul sebati masuk. Dia punya aroma dia keluar, bau dia keluar. Oh! Boleh masukkan kita punya bahan seterusnya. Lobak merah ke dalam dan juga kentang kita. Tomato kita akan letak akhir sekali sebab dia cepat ataupun mudah masak kan. Kentang ni agak lambat sikit. Jadi kita biarkan aja. Lebih kurang 5 minit. Kita punya kari pun dah nak siap. Dan kita akan terus letak kita punya tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, sedap. Saya akan hidang kejap lagi depan anda semua akan tengok macam mana daging merah halus tak Fizi Ali. Jadi rasa-rasanya masakan saya ataupun masakan daging merah halus tak lagi nampak dan power Jom kita pergi ke kedai daging merah halus tak. Bagi toke dia ataupun dia punya tukang masak cuba. Siapa punya lagi sedap? Fizi Ali ke daging merah halus tak? Jom. Saya dapat tahu kata Fizi mai makan di daging merah halus tak. Yang kata dia balik masak daging merah halus tak dan hari ni dia bawa dekat saya ni. Tu dia. Dia masak daging merah, dia buat ayam asam yang gulai dalca. Saya mulakan dengan gulai dalca dulu. Gulai dalca dia okey. Cuma gulai dalca yang Fizi buat ni dia lebih kepada kalau makan dicanai. Ayam asam ni paling penting sebab ayam asam ni dia akan cover line segala bentuk benda tak sedap. Kalau ayam asam sedap memang akan jadi sedap. Bolehlah, tapi kurang banyak. Saya nak belajar ayam asam daripada resepi rahsia mak saya ni pun payah. Tapi kalau dia boleh buat macam ni kira bolehlah untuk seorang lelaki. Okeylah, bolehlah, bolehlah. Dan daging merah pula. Daging merah macam kalau makan kedai Thailand macam ni lah. Tapi kalau makan daging merah ustaz dia lain sikit. Dia lembut, dia padu, dia rasa pedas dan manis. Tapi yang ni dia macam makan dekat kedai Thailand. Apa-apa pun saya bagi tepukan dan pujian kepada Fizi kerana berjaya buat dan masak daging merah ustaz punya resepi. Kejap Fizi. Kejap. Zuan kata saya kalau nak belajar masak ni ambil masa setahun 2 kan. Tapi tak apa. Saya dah bawa balik resepi rahsia dia. Zuan tak nampak. Jadi saya akan cuba buat kajian sikit. Dia letak apa lagi dalam kat daging dia. Dekat kuah asam dia. Jadi tunggu season next ni lah. Saya akan buat daging merah halus tak lagi. Tapi apa pun terima kasih kepada penonton semua. Dan menyaksikan rancangan Mana Lagi Sedap. Jadi kita akan jumpa di episod seterusnya. Bersama dengan saya, Fizi Ali. Daging merah. Boleh buat ni. Senang je. Boleh.